Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Pada kali ini kita akan lihat bagi dalil yang pertama daripada al-adillah al-muttafaq alaiha, iaitu dalil al-Quran. Kita lihat pada fasal yang pertama, iaitu dalil al-awwal al-Quran. Ta'rifuhu wa hujjiyatuhu, ta'rif dan penghujahannya. Al-Quranu ashharu min an yu'arraf. Katanya Al-Quran ini amat masyhur daripada kita ta'rifkan. Maknanya sangat masyhur lah, sehingga kan kita tak perlu nak perkenalkan lagi. Wa ma'a hadha, namun begitu, faqad i'tana al-usuliyun bi ta'rifihi. Para ulama usul mengambil berat dengan pentaarifannya. Wa dzakaru lahu ta'arifa syatta. Mereka menyebut banyak ta'rif. Wa harasa kullun minhum an yakuna ta'rifuhu jami'an mani'an. Dan bersungguh-sungguh setiap daripada para ulama itu bahawa mereka nak jadikan ta'rif yang mereka susun itu ta'rif yang jami' mani', yang menghimpunkan dan juga menyekat daripada selain daripada afrad mu'arraf masuk dalam ta'rif. Ini dalam ilmu mantik, ta'rif yang baik ialah ta'rif jami' mani'. Apa maksud jami'? Dia menghimpunkan bagi segala afrad mu'arraf dalam ta'rif. Mani' daripada masuknya selain daripada afrad mu'arraf dalam ta'rif. Jadi itu istilah makna ta'rif yang kita kata tepat, ringkas dan padat. Wa min hadhihi ta'arifi, dan di antara ta'rif-ta'rif ini ialah sebahagian yang mentarifkan Al-Quran huwa kitabul munazzalu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, al-maktubu fil masahifi, yang ditulis dalam mashaf, al-manqulu ilaina anhu, yang dinukilkan kepada kita daripada Nabi, naqlan mutawatiran, dengan nukilan yang tawatur, bilangan yang ramai yang membawakan Al-Quran kepada kita, bila syubhatin, tanpa ada berlakunya syubhah. Itu ta'rif yang dipilih ataupun yang disebut di sini. Wala khilafa bainal muslimin, dan tidak berlaku khilaf di kalangan umat Islam, anna al-Quran hujjatun 'alal jami'. Quran ini menjadi hujah ke atas sekalian dalil-dalil dan perkara lain. Dia hujah yang paling besar. Wa annahu al-masdarul awwal litashri', dia sumber yang pertama pensyariatan. Bal hujjatun 'ala jami'il bashar, bahkan dia hujah ke atas sekalian makhluk. Wal burhanu 'ala hujjiyatihi, dalil atas bahawa Quran ini hujah, annahu min indillah, bahawa Quran ini daripada Allah. Wal burhanu 'ala annahu min indillah, dalil Quran ini daripada pihak Allah, daripada Allah. I'jazuhu, bahawa Quran ini mu'jizat, dia i'jaz, melemahkan orang untuk meniru seumpamanya. Kama sayati bayanhu ba'da qali, sebagaimana akan datang keterangannya sebentar nanti. Wa idza thabata kaunuhu min indillah, bila nyata sabitlah keadaan Quran itu daripada Allah, bidalili i'jazihi, dengan dalil i'jaznya Quran, wajibat tiba'uhu, maka wajib mengikutnya, min qibalil jami', daripada sekalian pihak. Khawasul Quran, apakah ciri-ciri khususiyah atau ciri-ciri istimewa Quran ini? Awalan annahu kalamullah al-munazzal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ciri ini kalau kita perhatikan, dia sebenarnya diambil atau dihuraikan bagi takrif di atas ni. Jadi pelajar memang sewajarnya hafalah takrif ini atau takrif yang serupa dengan ini, kerana daripada takrif ini kita akan dapati bahawa ciri-ciri Quran itu dia terkandung dalam takrif itu. Annahu kalamullah al-munazzalu ala Rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran ini ialah ciri pertama, dia kalamullah yang turun kepada Nabi Muhammad. Wa ala hadha, atas ini, la tu'tabar minal Qur'ani al-kutubus samawiyatul ukhra, maka tidak dianggap sebagai Quran kitab-kitab samawi yang lain, kata Taurat wal Injil, seperti Taurat dan Injil, li'annaha lam tunzal ala Muhammad, kerana dia tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, jadi dia wahyu tapi dia tidak dinamakan Quran, tidak dinamakan Quran. Yang kedua, Al-Quran huwa majmu'ul lafzi wal ma'na. Quran itu ialah himpunan lafaz dan makna. Dengan maksud lafaz itu daripada Allah dan makna pun daripada Allah. Wa anna lafzahu nazala bil lisanil arabi, dan lafaz itu turun dengan bahasa Arab.
Qala Allah Ta'ala, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Kami jadikan wahyu itu Quran yang bahasa Arab. Falaysa fil Qur'ani lafzun ghairu Arabi. Tidak ada dalam Quran lafaz yang lain daripada bahasa Arab. Ini juga berlaku khilaf lah, namun pengarang mengambil pandangan yang sebahagian ulama atau ramai ulama mengatakan dalam Quran itu tidak ada dalam Quran lafaz yang bukan Arab. Qala Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Syafi'i, jami'u kitabillah nazala bilisanil Arab. Segala kitab Allah Ta'ala itu turun dengan bahasa Arab. Wa qala aidan, dan macam mana segala yang dalam kitab Allah Ta'ala turun dengan bahasa Arab, maknanya segala isi Quran tu dalam bahasa Arab. Dah macam mana dengan nama-nama yang bukan asal bahasa Arab? Contohnya Harut, Haman, itu maknanya kata nama khas, ataupun sebahagian mengatakan lafaz yang ajami mu'arrab, yang telah diarabkan. Ala kulli hal, itu berlaku khilaf panjang dalam kitab Mutawwalat dibincangkan. Yang pentingnya kita nak mengatakan bahawa Quran itu bahasa Arab. Wa ala hadza la tu'tabaru al-ahaditsun nabawiyyatu, maka dan seterusnya, waqala aidan laisa min kitabillah syai'un illa bilisanil Arab. Tidak ada daripada kitab Allah Quran itu sesuatu pun yang bukan bahasa Arab. Wa ala hadza, maka atas inilah tu'tabarul ahaditsun nabawiyyah minal Quran. Hadis Nabi tidak dianggap daripada Quran. Lianna alfazaha laysat min indillah, kerana lafaznya bukan daripada Allah. Wa in kana ma'naha muhan biha min Allah, walaupun maknanya itu muhan biha, diwahyukan daripada Allah. Jadi Nabi, tuturan kalam Nabi sebenarnya wahyu Allah. Tapi adakah dinamakan Quran? Tidak, kerana dia bukan lafaznya daripada Tuhan. Lafaz tu Nabi yang sebut, ataupun bukan Nabi yang takbirkan. Jadi terkeluar daripada itu hadis Nabi. Wa kadza la yu'tabaru minal Quran tafsiruhu, begitu juga tidak dianggap Quran tafsiran Quran, walau kana bil lughatil arabiyyah, walaupun dengan bahasa Arab. Wa kadza tarjamatuhu, begitupun terjemahan alih bahasa ila ghairi arabiyyah, kepada selain bahasa Arab, la tu'tabaru minal Quran, tidak dianggap daripada Quran. Sebab itulah memegang kitab ataupun terjemahan Quran itu tidak ada masalah, dia tidak jadi haram kalau orang berhadas. Sebab apa? Sebab dia bukan Quran. Thalithan, yang ketiga, annahu nuqila ilaina bitawatur. Quran ini dinukilkan, dipindahkan kepada kita dengan jalan tawatur, bilangan ramai yang meriwayatkan dan memindahkan Quran. Ai annal Quran naqalahu qaumun la yutawahhamu ijtima'uhum wa tawatu'uhum 'ala al-kadhib. Quran ini dinukilkan oleh sekumpulan manusia yang tidak dapat diandaikan, tak boleh nak sangka, tak terfikir bahawa mereka akan ijtima', berhimpun dan bersepakat untuk menipu. Kenapa? Kerana bilangan itu sangat ramai dan mereka ni orang-orang yang siqah dan dipercayai. Mustahil bilangan sebegini bersepakat untuk menipu. Jadi itu dianggap sebagai tawatur apabila sesuatu berita atau nukilan itu diriwayatkan satu jumlah yang sangat ramai yang mustahil pada adat mereka menipu. Likathrati adadihim, kerana ramai bilangan mereka. Wa tabayuni amkinatihim, dan berbeza tempat-tempat mereka. Ini meriwayat orang duduk Mesir pun baca Quran macam ni, duduk Jordan macam tu, duduk Iraq macam tu, duduk Syria macam tu, duduk Maghribi macam tu. Menunjukkan bahawa ini sepakat daripada sumber yang asal. Wa an qaumin mithlihim, dan itu dinukilkan daripada kelompok kumpulan manusia seumpama mereka. Satu tabaqah daripada satu tabaqah, daripada satu tabaqah sampai kepada Nabi SAW. Wa hakadha ila an yattasila naqlu bi Rasulillah. Begitulah sehingga sampainya nukilan itu kepada baginda Nabi SAW. Fayakunu awwalun naqli ka akhirih, maka jadilah awal penukilan itu seumpama akhir. Makna awal pun ramai, akhir pun ramai. Wa awsatuhu ka tarafai, dan pertengahannya umpama dua hujung. Umpama tarafai ni makna awal dan akhir. Dan tengah pun bilangannya ramai. Awal pun ramai, akhir pun ramai juga, dan tengah awsatuhu, pertengahan pun ramai. Jadi makna berlaku bilangan yang ramai itu pada setiap marhalah, setiap tabaqat daripada tabaqat periwayatan, pada awal dan pada akhir atau pada pertengahan. Okey, wa ala hadza, maka atas ini, famanu qila minal qiraati an ghairi tariqi tawatur, apa yang dinukilkan daripada bacaan qiraat yang bukan daripada jalan tawatur, la yu'tabar minal Quran, tidak dianggap daripada Quran. Jadi di sini isu masalah qiraat yang syadzah, yang dalam istilah qiraat dipanggil qiraat asyadzah. Ada riwayatan bacaan yang mana
dia tidak menepati syarat tawatur, maka dia tidak dianggap Quran. Mithlu ma ruya an Abdullah bin Mas'ud annahu qara'a qawluhu ta'ala, seumpama riwayat Abdullah bin Mas'ud dia baca faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin mutatabi'at bi ziyadati kalimah mutatabi'atin. Ada belakang tu fasiyamu thalathati ayyamin mutatabi'at, belakang tu. Fahadhihi qira'ah, jadi tambahan mutatabi'at ini mahmulatun ala anha tafsirun li thalathati ayyam. Ini ditanggung bahawa itu tafsiran kepada tiga hari. 3 hari puasa 3 hari itu. 3 hari berturut-turut mutatabi'at. Bikauniha mutatabi'atin ala ra'i Ibn Mas'ud, dengan bahawa 3 hari puasa itu mesti berturut-turut atas pandangan Abdullah Ibn Mas'ud. Jadi penambahan mutatabi'at ini tidak dianggap sebagai bacaan daripada Al-Quran. Okay. Yang keempat, annahu mahfuzun minaz ziyadati wan nuqsan, bahawa Al-Quran ini terpelihara daripada penambahan dan pengurangan. Liqauli ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang turunkan az-zikr. Az-zikr ini merujuk pada Quran, dan kamilah yang menjaganya. Fala naqsa fihi wala ziyadata, tidak ada pengurangan ataupun penambahan. Wala yastati'a makhluqun, dan tidak mampu pun seorang makhluk an yazida alaihi syai'an, nak menambah sesuatu di atasnya, au yang kusu, au yungkisu, atau mengurangkan, au yungkisu minhu syai'a, au yungkisu minhu syai'a, atau mengurangkan daripadanya sesuatu. Lianna Allah Ta'ala tawalla hifzahu, kerana Allah Ta'ala yang menguruskan penjagaannya. Allah Ta'ala yang urus diri penjagaannya. Wa ma tawallallah hifzahu, apa yang Tuhan uruskan hifzahu, hafazannya, pemeliharaannya, falan tasila ilaihi yadu abithin, maka tidak akan sampai kepadanya tangan-tangan orang yang jahat, al-mufsidin, yang melakukan kerosakan. Jadi tak akan ada orang mampu untuk menghalang itu. Khamisan, yang kelima, annahu mu'jiz. Khasiat Quran ini atau ciri Quran ini, dia itu mu'jizat. Wa makna dhalik, maknanya ajazu al-bashar ajma'in, lemah sekalian manusia, anil ityani bimithlihi, untuk mendatangkan serupa Quran. Wa qad thabata i'jazuhu, telah sabit lemahnya Quran ini, melemahkan bitahaddir Quran, dengan cabaran Quran lil Arab. Al-Quran mencabar bahasa Arab, al-mukhalifina, yang menyalahi, yang enggan beriman, min ayatu bimithlihi, Quran cabar bahawa mereka datangkan seumpama Quran. Fa'ajazu, lalu mereka ni lemah nak, mereka tak masak, ada seorang pun yang mampu sahut cabaran itu. Thumma tahaddahum, buat datang apa? Buat datang seperti Quran, tak ada yang mampu. Thumma tahaddahum, kemudian Allah Ta'ala kurangkan lagi, cabar mereka. Tahaddahum, cabar mereka bi'ashri suwarin, dengan 10 surah dah lah. Tak di satu Quran, cuba buat datang satu Quran, tak mampu. Allah Ta'ala kurangkan lagi, cabar dengan 10 surah. Fa'ajazu, mereka juga lemah. Thumma tahaddahum bi suratin wahidatin min suwarihi, kemudian Tuhan cabar mereka dengan satu surah sajalah daripada surah Quran. Fa'ajazu, mereka juga lemah, tak mampu. Qala Allah Ta'ala kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah berhimpun seluruh manusia dan jin untuk mendatangkan seumpama Quran ini, nescaya mereka tidak akan mendatangkan seumpamanya, walaupun sebahagian mereka menolong sebahagian yang lain. Waktu firman Allah Ta'ala, am yaquluna iftarah qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Adakah mereka mengatakan bahawa Muhammad itu berdusta? Maka katakanlah wahai Muhammad, datangkan 10 surah seumpama Quran yang kamu reka, kemudian serulah siapa yang mampu kamu seru selain pada Allah untuk tolong kamu jika kamu orang yang benar. Juga mereka tak dapat sahut. Wa qawlihi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mithlihi وَفَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, kalau kamu dalam keraguan, مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا, daripada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin, maka datangkan satu surah dan seumpama Quran.
Wad'u syuhada'akum, datangkan saksi-saksi kamu selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu benar. Fa in lam taf'alu, jika kamu tak buat, walan taf'alu, dan kamu tak akan mampu melakukannya, fattaqun nar, maka takutlah neraka yang mana bahan bakarnya ialah manusia dan batu-batu berhala, uiddat lil kafirin, yang disiapkan bagi orang yang kafir. Wa ma'a hadha tahaddid, walaupun dengan cabaran ini, alladhi yastafizzul himam, yang membangkitkan himmah-himmah, yang mendesak kemahuan bila Tuhan cabar. Ini contoh satu menjadi cabaran. Yab'athu 'alal mu'aradah, yang mendorong untuk melawan. Namun begitu, ajaza, walaupun ada cabaran ini, ajazal arabu, lemah orang Arab, an mu'aradati, daripada nak melawannya, birrami min wujubil muqtadi lil mu'aradah, walaupun adanya sebab untuk mereka menolak dan membangkang. Wa adamil mani' minha, dan tidak ada penghalang daripada mereka, tak ada benda yang menghalang mereka, mampu karang syai', buatlah macam Quran. Amma wujudul muqtadi, adapun adanya muqtadi, perkara yang menuntut mereka lawan itu, fali annal arab, kerana orang Arab, kanu harisina, mereka ni bersungguh-sungguh, kullal hirs, sesungguh-sungguhnya, ala ibtali da'wati Muhammad, untuk membatalkan dakwaan dan dakwah Nabi SAW. Falau kanu qadirina, kalaulah mereka mampu untuk membuat macam Quran, laja'u bima yu'aridul Quran, mereka akan segeralah melakukan apa yang dapat menolak Al-Quran. Wa yubtilu da'wa Muhammad, dan membatalkan dakwah Nabi SAW. Itu satu. Wa amma adamun mani', adapun ketiadaan penghalang, tidak ada sekatan minal mu'aradah, untuk mereka bangkang tu. Jadi Allah Ta'ala biarkan mereka ada kemampuan. Jadi kenapa mereka tak mampu juga? Fali annahum, kenapa tidak ada penghalang? Fali annahum ahlul balaghah, mereka itu ahli balaghah, ahli sastra, wal fasahah, kefasihan, wal ma'rifah tamah, dan pengetahuan yang sempurna, bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab, wa ashabil hikami was sultan, mereka mempunyai wa ashabil hukmi, dan mereka itu yang mempunyai hukum dan kekuasaan, mereka ada tampuk pemerintahan, mereka ada kuasa, ada kekuatan. Falamma, dan bila mana. Jadi makna apa? Makna mereka duduk era Nabi turun itu, ketika itu bahasa Arab berada pada tahap yang paling tinggi, pada kegemilangan yang paling tinggi, ketinggian bahasa paling tinggi. Jadi dalam keadaan itu mereka tak mampu untuk melawan Quran. Falamma thabata ajzuhum, apabila sabitlah lemahnya mereka, sabata anal Quran, maka sabitlah bahawa Al-Quran an-nazila bil lughatil Arab, yang turun dengan bahasa Arab, huwa kitabullah, itulah kitab Allah, wa anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa rasulullah haqqan, bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah Ta'ala dengan sebenar. Kemudian nanti kita akan masuk pada wajah ataupun aspek mukjizatnya Quran, i'jaznya Quran.